Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod pertama siri Ultraman Blaza. Memang kita semua dah lama nantikan munculnya siri terbaru yang dikeluarkan oleh Suburaya ni lah. Okey, rasanya nak dekat setahun gak kita tunggu selepas tamatnya siri Ultraman Deca. Siri Ultraman Deca pun itu keluar bulan 7. Ini pun keluar bulan 7 gak. So nak dekat setahun lah kita menunggu siri Ultraman yang terbaru ni. Tolak tepi lah yang kata apa mini siri yang macam Ultraman Regulus. Sebab ini adalah orang kata apa siri lengkap lah. Sebab mungkin akan sampai ke episod yang ke-25 lah biasanya. Zaman Ultraman sekarang memang sampai episod 25 je dia orang buat. Tak ada dah macam dulu-dulu sampai episod 50, episod 60 pun ada. Alright. Okay. Sebelum tu aku nak minta maaf kalau korang ada terdengar bunyi-bunyi yang tak sepatutnya, sebab sekarang ni aku tengah record video berdekatan dengan tempat anak-anak aku tengah main lah. So kadang-kadang korang akan dengar macam bunyi kartun diorang tengah tengok, bunyi diorang tengah main ataupun bunyi anak aku tengah batuk sebab ada yang tengah tak sihat sekarang ni. Alright, so tanpa buang masa, jom kita dengarkan apa benda yang aku nak cerita pasal apa yang dah berlaku dalam episod pertama siri Ultraman Blaza ni lah. So kita boleh tengok siri episod pertama ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana pasukan Mobile Special Team ni dia orang berada dalam kapal terbang dan sedang menuju ke lokasi di mana beradanya raksasa yang bernama Bazanga. So Mobile Special Team ni diketuai oleh Kapten Gento Himura. Okay, dan dia kemudian bila sampai je dekat lokasi di mana adanya Kapten Bazanga tu, Kapten Bazanga pula, raksasa Bazanga tu, maka Mobile Special Team ni pun dia orang berpecah kepada beberapa lokasi yang berbeza lah, sebab dia orang dah plan kan untuk buat serangan terhadap raksasa Bazanga tu. So bila dia orang dah berpecah ni, Kapten Gento Himura ni dia orang berada dekat lokasi 1, yang lain kat lokasi 2, sebab dia orang akan buat serangan secara serentak tapi dari tempat yang berbeza. Dan bila dia orang dah mendarat, melompat keluar daripada kapal terbang tu dan mendarat kat lokasi masing-masing, si Bazanga ni kemudian telah membuat satu serangan yang menyebabkan ada kumpulan, dia dah pecahkan kepada 2 kumpulan, di mana kumpulan kedua tu yang tak ada Kapten Gento masa tu, kumpulan kedua tu dia berada dekat dengan tempat serangan yang dibuat oleh Bazanga tu lah. Dan bila kena serangan Bazanga tu, ahli-ahli yang kena serangan tu kebanyakan dia orang pengsan lah. Jadi Kapten Gento ni dia terpaksa pergi ke lokasi yang kedua tu lah. Dia asalnya kat lokasi yang pertama, so dia terpaksa pergi ke lokasi yang kedua sebab kat lokasi kedua tu ada senjata yang akan digunakan untuk menembak Bazanga. So dekat lokasi dia, lokasi pertama tu tak ada masalah lah. So dia nak kena pergi kat lokasi yang kedua. So Kapten Gento ambil tanggungjawab untuk pergi sendiri ke lokasi yang kedua tu. Dan bila dia sampai kat lokasi yang kedua tu, dia tengok ada jumpa seorang ahli pasukan dia tengah cedera lah. Okay, dan dia cuba nak membantu. Dan bila dia nak ambil senjata yang ada kat lokasi kedua tu, tiba-tiba Bazanga ni buat serangan sekali lagi dan menyebabkan ada satu bangunan tu sedang runtuh dan hampir nak menghempap ke arah Kapten Gento . Dan pada ketika itulah pergelangan tangan Kapten Gento ni tiba-tiba bercahaya dan keluar satu device misteri. Lepas tu kebetulan pula masa tu ahli pasukan yang Kapten Gento nak tolong tu tiba-tiba jatuh pengsan, tak sedarkan diri. Pada masa tu jugalah pergelangan tangan Kapten Gento tu bercahaya dan keluarlah satu device misteri, di mana kalau kita semua tahu nama device tu ialah Blaza Brace. Dan kemudian dekat jari Kapten Gento tiba-tiba muncul satu benda, medal, bentuk dia macam medal, tapi kita semua tahu gak, kalau siapa peminat-peminat Ultraman, kalau korang pernah baca artikel pasal Ultraman Blaza ni, nama medal tu ialah Blaza Stone. So bila munculnya dua benda tu, Kapten Gento ni dia seolah-olah dipaksa untuk memasukkan Blaza Stone ke dalam device Blaza Brace tu. Dia macam kena paksa, bukan satu arahan tapi dipaksa masukkan Blaza Stone dalam Blaza Brace. Kemudian sekali lagi Kapten Gento dipaksa pula untuk menekan satu button dekat
Blaza Brace tu, dan sebaik sahaja Captain Gento tekan Blaza Brace tu, dia pun berubah menjadi siapa lagi? Ultraman Blaza lah. So sama macam cerita Ultraman yang lain kita pernah tengok sebelum-sebelum ni, bila dah jadi Ultraman maka lawanlah Blaza tu dengan Bazanga, dan di akhirnya Bazanga berjaya memusnahkan Bazanga pula, Ultraman Blaza berjaya memusnahkan Bazanga dengan menggunakan satu serangan dia. Nama teknik serangan dia tu aku tak sure, tapi dia ada keluar satu lembing bercahaya dari tapak tangan dia, dan kemudian lembing bercahaya tu dilepaskan ke arah Bazanga dan menyebabkan Bazanga pun meletup, dan kemudian Ultraman Blaza pun terbang meninggalkan lokasi kejadian. Tipikal cerita Ultraman lah. Okay, dan lepas tu tiba-tiba Captain Gento tiba-tiba dia rupanya pengsan, dan kemudian dia sedar dari pengsan lah. Tapi kita tahulah yang Captain Gento tu lah yang jadi Ultraman Blaza lah. Dan masa dia sedar tu, dia tengok-tengok kat tangan dia ada Blaza Stone yang ada ukiran muka Ultraman Blaza, dan episod 1 siri Ultraman Blaza pun tamatlah sampai kat situ. Alright, so jalan cerita yang tipikal, sama macam kebanyakan siri-siri Ultraman yang lain. Okay, tak ada problem kat situ. Cuma kali ni aku nak cerita antara benda-benda yang menarik yang kita boleh tengok dalam episod 1 siri Ultraman Blaza ni lah. So benda yang menarik yang pertama yang kita boleh tengok kat siri Ultraman Blaza ni ialah first kali tak ada lagu tema masa awal episod pertama ni. Tak ada lagu tema. Biasanya kalau siri-siri Ultraman ni kita akan tengok awal-awal tu dia akan ada sedutan sikit untuk cerita episod tu, dan kemudian akan masuk ke lagu tema. Tapi siri Ultraman Blaza ni aku ingatkan sedutan saja, tapi tengok sampai ke habis cerita dia tak ada lagu tema langsung. Tapi benda ni dia bukan satu kebiasaan, tapi ada je siri-siri Ultraman yang lain yang buat macam tu juga masa episod dia yang pertama, di mana tak ada lagu tema, dan tajuk episod pertama pun diletak di hujung cerita, first wave ke apa entah tajuk dia. Alright, so lepas tu yang kedua, benda yang menarik yang kedua yang aku tengok dalam ni ialah daripada segi orang kata apa, pihak penerbitan siri Ultraman Blaza ni, di mana dia orang membuat satu pasukan tentera yang aku tengok bukan buat sambil lewa. Maksudnya dia buat kasih betul-betul cantik, komplit, lengkap, nampak seolah macam pasukan tentera yang betul-betul lah. Kita boleh tengok macam mobile special team tu, daripada segi uniform dia orang, daripada segi kelengkapan dia orang masa dia orang lompat daripada kapal terbang tu, dia orang tak pakai parachute, dia orang pakai jetpack tau. Dia pakai jetpack. Lepas tu daripada segi senjata dia orang nampak realistik Lepas tu daripada segi arahan-arahan yang dia orang dapat tu, code name yang dia orang pakai tu macam code name untuk pasukan tentera yang sebenar. So aku puji benda tu, sebab dia orang kata apa, pihak Suburaya ni dia tak buat benda tu macam janji ada dah, dia tak buat macam tu. Maksudnya buat dengan bersungguh-sungguh Okay. Kemudian benda yang ketiga yang menarik yang aku tengok kat sini adalah Captain Gento Himura tu sendiri Captain Gento Himura ni, aku first kali aku tengok, aku ingatkan dia ni ada keupayaan untuk meramal di masa depan tau. Sebab kalau korang perasan macam masa dia nak selamatkan ahli kumpulan dia yang tengah cedera kan, kat lokasi kedua tu, yang dia letak tangan dia kat sini, tangan dia kat dahi, lepas dekat tepi dahi, lepas tu dia macam membayangkan sesuatu. Aku ingatkan dia tengah ramalkan masa depan, tapi rupanya dia bukan ramalkan masa depan. Dia orang kata apa, memikirkan pelbagai senario keputusan yang dia nak buat. Okay, contoh macam kalau dia buat senario A ni apa jadi, kalau dia buat senario B ni apa jadi, kalau dia buat senario C ni apa jadi. So dia akan fikir senario mana satu yang sesuai, lepas tu baru dia buat satu keputusan. So benda kat situ macam menunjukkan orang kata apa, karismatik seorang pemimpin yang bila nak buat keputusan tu dia tak buat secara terburu-buru, dia fikir kesan dan akibat
kalau dia buat sesuatu keputusan tu. Itu satu benda yang menarik bagi aku tentang Captain Gento Himura tu. Okey, benda keempat yang menarik pula bagi aku ialah Ultraman Blaza tu sendiri. Okey, bagi sesiapa yang pernah baca artikel sebelum kemunculan siri Ultraman Blaza ni sendiri, kita pun tahu yang Ultraman Blaza ni sebenarnya adalah makhluk ultra primitif, ataupun bahasa mudah dia makhluk ultra purba. Bila kata makhluk ultra purba, kita pun jadi tak tahu sebenarnya berapa usia Ultraman Blaza ni. Tapi daripada segi penampilan episod pertama ni, penampilan Ultraman Blaza tu, kita boleh nampak yang Ultraman Blaza ni memang macam makhluk purba. Dia macam makhluk zaman batu yang tak ada akal fikiran bila dia buat sesuatu. Lepas tu kalau korang tengok kan, macam dia punya, kalau kebanyakan Ultraman yang kita tengok, bunyi yang biasa dibuat oleh Ultraman ni ialah Shah, Hah, Huh. Bunyi-bunyi macam tu, bunyi-bunyi simple lah. Tapi kalau kita tengok Ultraman Blaza ni, dia mengaum dia dia macam tu bunyi dia. Dan ada gak orang yang komplain sebab Blaza banyak kali buat macam tu kan. So orang kata macam bising benda tu. Tapi bagi aku ini satu kelainan sebab nak menunjukkan bahawa Ultraman Blaza ni adalah makhluk ultra purba. So memang dia macam makhluk ultra yang tak ada akal lah, senang cerita kan. So tu yang dia asyik mengaum kan. Lepas tu ada satu part tu yang tunjuk macam, kalau korang perasan, yang Ultraman Blaza dia sepak Bazanga kat kepala. Sekali Bazanga tak tumbang, korang nampak Ultraman Blaza tu dia macam marah Bazanga tak tumbang. Dia macam lompat, dia lompat banyak kali. Tanda dia marah, dia tak berjaya untuk tumbangkan Bazanga. Lepas tu dari segi fight dia, memang nak menunjukkan yang Blaza ni macam ganas. Korang tengok dia kokak perisai kat tepi tangan Bazanga tu sampai terpancut keluar darah Bazanga yang warna, tapi nasib baik darah tu warna biru Tapi memang kat situ dah tunjuk yang macam, woi, ini makhluk yang makhluk ultra yang ganas, dah lah purba ganas pula tu. Tapi ini dah kelainan yang cuba nak ditampilkan melalui Ultraman Blaza ni sendiri. Okey, yang last kali pula ialah pasal kemunculan Blaza Stone dan juga Blaza Brace tu Benda tu, cara muncul tu sebenarnya agak misterius. Siri Ultraman Blaza ni, dia macam tiba-tiba sangat benda tu muncul. Tiba-tiba je Blaza Brace tu muncul kat pegangan tangan Captain Gento. Tiba-tiba je ada Blaza Stone. Sebab Captain Gento sendiri pun dia tak tahu benda tu apa. Dia cakap, benda ni, dia sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba je muncul kat tangan dia. Cuma yang kita boleh tahu benda tu muncul sewaktu Captain Gento berada dalam bahaya sebab kan ada bangunan nak runtuh kan. So daripada segi kemunculan tu, kira macam pandai pihak Suburaya, pihak pengarah, orang yang menerbitkan cerita ni, dia pandai bagi cliffhanger supaya kita semua nak ternanti-nanti juga untuk babak tu. Macam mana sebenarnya Blaza Brace ni boleh muncul? Kenapa dia muncul tiba-tiba macam tu? Kenapa Blaza Stone tu tiba-tiba muncul macam tu? Bagi aku ini satu idea yang bagus dia orang buat benda tu semua muncul tiba-tiba je. Supaya orang akan ternanti-nanti dan akan mengikuti episod-episod yang seterusnya. Dan secara keseluruhan aku merasakan siri Ultraman Blaza ni dia menampilkan satu siri yang lebih matang kot. Macam dia tak nampak terlalu kebudak-budakan. Dia macam askar-askar dia pun nampak real, memang askar betul. Dan jalan cerita dia pun tak ada macam kebudak-budakan, childish dia, sebab ada memasukkan elemen-elemen emosi. Contohnya macam bila pihak atasan bagi arahan untuk batalkan misi, lepas tu pihak bawahan macam tak puas hati dengan benda tu best bagi aku. Seolah-olah macam Suburaya sedar yang penonton siri Ultraman ni bukanlah hanya terdiri daripada kanak-kanak, tapi ada juga mak bapak yang tengok. Alright, okay, so itu saja recap dan juga orang kata apa, pendapat yang aku nak sampaikan tentang siri Ultraman Blaza ni. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang, insyaAllah. Dan sekali lagi aku nak minta maaf kalau ada bunyi-bunyi yang tak sepatutnya yang keluar dalam video kali ni.